Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Ada lagi ke yang nak join? Ada orang tak ni? Mana yang lain ke? Ada 20 orang. Ada komen. Ada 6 orang je. Iyalah tu. Tidur Tak lah. lawak. Nak tunggu ke macam mana ni? Tak. Okay, sebelum kita mulakan kelas, kita akan menggunakan buku teks. Kali ni kita gunakan buku teks macam biasa. Jadinya, okay. Kita mulakan je lah dulu. Dulu. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana menghadiri kelas pada pagi ini. Siapa yang nak masuk boleh masuk. Masih boleh masuk lagi kalau saya perasan. Okay, hari ni kita akan buat ulang kaji mengenai 3 bab, iaitu bab 8, garis dan sudut, bab 9, poligon asas, bab 10, perimeter dan luas. Okay. Okey. Okay. Jadi kita mulakan dengan set induksi. So, apa yang kamu semua lihat dekat gambar ni?
Apa yang kamu nampak dekat gambar ni? Ada orang tak? Hello? Hello kelas. Nampak tak apa yang ada dekat gambar ni? Hei, Siapa? gambar. Apa? Hei. Ada hei. Katong. Kata. Ada. Ada cong. Ada Chong. Oh, okay. So, Ada gambar. gambar ni adalah sebuah anime yang dia tengah main bola tampar kan? Bola takraw. Bola tampar. Okay. Dekat sini, untuk dikaitkan dengan pembelajaran hari ni, ulang kaji hari ni, so dekat dalam, walaupun dalam satu gambar ni kita boleh nampak ada banyak bentuk. Ada bulatan, ada bentuk. Garis yang lurus. Ya? Okay, ada garisan dan juga ada beberapa sudut dekat situ. Okay. Okay, itu je. Okey. Rujuk buku test okay. Cikgu. Ya. Tapi sini saya explain dulu. Buku soal. Surat berapa? Okay. Kita start dengan bab 8 dulu. Garis dan sudut. Kalau buku teks, ke surat 170. Okay. So, objektif kita hari ni ada 5. 170. Okay. Yang pertama, menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut conjugate. Okay, lepas tu yang kedua, kita nak membina tembiran garis, pembahagi dua sama serenjang, satu tembiran garis, garis serenjang kepada satu garis lurus, garis lari, lepas tu nak terangkan rasional. Kenapa kita nak ada langkah-langkah pembinaan tersebut? Kemudian, membina sudut dan pembahagi dua sama sudut serta menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Itu menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Dan menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okay, itu objektif dia. So, yang pertama kita kena tahu temberan garis tu macam mana. Dia adalah satu garisan yang lurus. Lepas tu kita... Tembereng garis. Okay. Lepas tu kita tandakan dengan... Ya? Tembereng garis. Yang kita bina menggunakan jangka lukis. Okay. Lepas tu pembahagi dua sama serenjang. Kita nak bahagi dua. Garisan lurus tu kita bahagikan dua menggunakan jangka lukis. Okay. Garis serenjang. Kita nak... Okay, kita daripada satu titik tu. Kita tandakan supaya kita boleh bina satu garis sudut 90 darjah. Okay. Kemudian garis selari. Ingat tak macam mana nak menggunakan jangka lukis tu? Kalau garis selari ni, tak ingat. Okay. Kalau dekat garis selari ni, dia akan bagi satu garisan dekat bawah ni. So, menggunakan jangka lukis tu, kita tandakan dekat bulatan atas ni.
dan menggunakan bukaan yang sama besar dekat sini. Kita tandakan dekat sini supaya kita boleh menanda dekat garisan dekat sini. Lepas tu daripada jangka lukis dari sini, daripada besi dia ke pencil di sini, panjang tu kita letak pula dekat atas supaya dia boleh bersilang. Bila dia dah silang, kita boleh garis. So kita akan dapat garis selari. Ingat tak garis selari macam mana nak buat? Okay, lepas tu kita nak bina sudut 60 darjah. Sudut 60 darjah ni kita bina dengan kita buka satu jangka lukis tu, kita gariskan yang warna sudut warna biru ni kan. Lepas tu bukaan yang sama kita letak balik dan silangkan dekat atas ni. So kita akan dapat sudut 60 darjah. Yang pembagi dua sama sudut ni pun daripada kita letakkan besi jangka lukis tu dekat sini dan buat garisan di sini, kemudian letakkan, ingat tak macam mana nak buat pembagi dua sama sudut? Okay, kita buat Entahlah. entahlah. Kita buat satu garisan ni untuk kita bahagi dua. Okay. Okay. So dekat sini kita cuba buat buku teks dalam muka surat 183. Okay. So dekat sini dia ada bagi soalan. Bagi setiap sudut yang Okay. Bagi setiap sudut yang berikut. Okay, bagi setiap sudut yang berikut, jelaskan dengan ringkas bagaimana anda boleh membina satu sudut itu dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Seterusnya, bina sudut tersebut. 90 darjah? Macam mana nak bina 90 darjah? Menegak. Dia sudut menegak je kan? Kita akan buat satu garis saja. Sebab dia tegak 90 darjah. Okay, betul. Sudut 45 darjah? Uh, 90 separuh. Okay, kita akan bahagikan sudut 90 darjah tu. separuh daripada 90. Kalau 75? Sudut 75 macam mana nak buat guna jangka lukis? Jawab komen. Entah. Tak tahu pula. Aduh. Semua entah. Sekejap. Semua entah. Boleh lah. Sekejap, nak tengok boleh tak kalau nak. Hilang dah. Satu. Eh, Ni. Halo. kejap. Okey.
Hello, hello. Dia tak nampak Tak. Nampak ni. Oh. Lebih dah lah. Okay. Sudut 45 darjah. Tadi kalau sudut 90 darjah, kita buat satu garisan je kan? Okay, kalau sudut 45 darjah, kita kena bahagi dia. Nampak tak? Menggunakan jangka lukis. Nampak. Okay, nak bahagikan dia. Okay, kita letak dekat tempat sini. Okay, dah ada satu garisan kat situ kan? 90. Ini daripada sudut 90 darjah tadi. Kita panjangkan sikit. Garis atas. Lepas tu daripada sini. Hujung sini kita gariskan. Okay. So kita baru boleh bahagikan. Guna pembaris bahagikan. Begitu. Oh, bagus. Okay. Tak lurus pak. Okay, dekat situ kita akan dapat sudut 45 darjah. Sini pun 45 darjah. Okay. Lepas tu sudut 75 darjah. Okay. Kalau 90 tadi. 90 dia nak dapatkan 75 tu susah. So kita guna 60 darjah. 60 sudut yang 60. Macam mana nak dapatkan 60 darjah? Kita bubuh satu tanda dulu. Okay. Kemudian letakkan besi tu di sini. Dan pusing. Okay. Okay, kita dah pusing kat sini kan? Buka yang sama. Letak besi tu dekat sini pula. So, letak kat sini. So, dekat sini kita akan dapat sudut. Sudut apa kelas? $60 darjah betul? Dekat sini 60 darjah kan? Betul tak? Betul. Tadi menggunakan bukaan yang sama, kita buat pula dekat sini. Letak besi dia dekat sini. Kemudian silangkan dekat sini. Okay. Jadi kita akan dapat juga kat sini. Sekejap. So sini pun adalah 60 darjah. Sekarang kita dah dapat 120 darjah. Kita nak 75 darjah kan? Kita nak 75 darjah. Jadi kita kena bahagikan yang 60 ni. Macam mana nak bahagikan dia? Okay. Kita kecilkan bukaan dia. Letakkan besi tu dekat tengah-tengah ni. Lepas tu kita buat garisan dulu. Lepas tu letakkan besi dia dekat sini. Kita buat sudut bersilang. Kat sini. Lepas tu letakkan besi tu lagi satu kat sini. Silang. So dekat sini kita akan bagi dua. Suara. Okay. Sorry. Tadi salah. So bila dia dah bagi dua. So dekat sini akan jadi 30 darjah. Sini pun 30 darjah. So 6 dengan 3 dia akan jadi
90 darjah dekat sini. Betul? Tapi dia masih belum lagi 75. Kalau 75, maksudnya 60 darjah tambah 15 kan? 67, 75. So dekat 30 ni kita kena bahagi 2 lagi. Ha. Okay. So kita bahagi 2 lagi. Okay. Letak dekat tengah dulu. Di tengah dulu. So, tengah dulu. Okay. So Jauh. kita bahagi 2. Letak dekat besi tu dekat sini. Kita silangkan lagi. Lepas tu belah sini pula. Kita silangkan dia. Okay. Lepas tu kita gariskan dia. Okay. So dekat sini ada banyak garisan. So sini adalah 15. Sini pun 15. So 60 tambah 15. So dapatlah kat sini 75 darjah. 75. Nampak tak macam mana buat? CGP. Nampak. Kan? Okay, tadi kita dah dapat 60. Kita cari 60. Tapi kita nak 75. So kita kena buat lagi 60. Lepas tu kita bagikan 60. Lepas tu bagikan yang 30. So 60 tambah 15, 75. Tu yang C. Yang D pula. Yang D 105. 105 ni macam mana pula? So kita buat macam tadi juga. Tanda dulu satu garisan. Daripada garisan tu kan. Letakkan besi dia dekat sini. Dan buat satu garisan. Okay. Menggunakan jarak yang sama. Kan, pembukaan yang sama. Letakkan besi tu dekat sini pula. So kita silang dekat garisan dia. So dekat situ kita dapat sudut 60 darjah. Kita nak 105 kan. 105. So naik ke atas. Letakkan besi dekat atas ni. Silangkan lagi. Dekat sini dah 120. Dia dah lebih. So kita gariskan dulu 120. Okay, ini 120. Okay, kita garis yang 60 tadi. Sebab kita nak menggunakan Subhanallah. Okay. Sorry. Okay, so sini 120. Okay, daripada 120 ni kita pecahkan lagi. Teruskan lagi, pecahkan lagi. Kecilkan lagi. So ni sudut dia, letak dekat sini besi dia. So kita silang. Kita buat macam ni supaya kita boleh bahagikan dia. Okay. So ni 30. Okay. 6, 9. 9. So berapa lagi nak bahagi? 60, 30.
90 tambah 30. Sampai sini ada 120. So dekat sini kita kena bahagikan lagi. So bahagikan lagi. Asyik hilang je. Okay, so sini bahagikan lagi. So sini 60 tambah 30. 6, 3. Ni 15. Dapat berapa? 6, 7, 8, 9, 10. So sini 60 tadi. Sini 30. Sini 15. Tambah-tambah semua dapat 105. So dia ada 3 garisan. Maksudnya 150 tu dari sini ke sini. Ni adalah Okey. 105. Okay. Dia kena buat banyak garisan. Pembahagi garisan. Okay kelas? Nampak tak? Okay tak? Boleh Nampak. boleh faham tak? Boleh? Boleh. Subhanallah. Lagi. Boleh. Ya. Sabar sekejap. Subhanallah. Okey. Okay. So dekat sini kita ada beberapa sudut, sifat sudut. Ini adalah sudut garis lurus kan? Macam yang saya cakap, sudut garis lurus. Dia mesti 180 darjah. Kan? Sudut garis lurus 180 darjah atas dia. Sudut reflect tu sudut yang dekat luar dia berapa? Okay. Sudut putaran lengkap maksudnya bulatan tu adalah 360 darjah. 360 Okay. darjah. Lepas tu, sudut pelengkap pula dia adalah sudut 90 darjah. So kat sini A tambah B mesti dapat 90 darjah. Sudut penggenap pula dia pada satu garis lurus tu dia ada bahagi macam ni kan. A tambah B dia akan dapat 180 darjah. Okay, sudut conjugate dia ada yang dekat luar sana. Maksudnya bila A tambah B dia akan dapat Luar 360 darjah. 360 darjah. 360 darjah. Okay, betul? Okey. Okay. So ini dekat muka Bagus. Siapa? Okay, ini dekat buku teks muka surat 175. Daripada aktiviti penukaran 3 dia cakap. Dua sudut disebut sebagai hasil tambah dua sudut adalah 90. Maksudnya dua sudut disebut sebagai sudut pelengkap. Sebab bila dia tambah, dia dapat 90 darjah, dia adalah sudut pelengkap. Yang ini, bila dua sudut tu ditambah, dia dapat 180, dia adalah sudut penggenap. Macam tadi. Ini dua sudut tu ditambah dapat 360, dia adalah sudut conjugate. Macam yang tadi. Okay. Sudut pelengkap tambah 90 darjah, sudut penggenap tambah 180. Sudut conjugate 360. Okay. So, ini sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. So, garis bersilang ni mestilah garis lurus. Okay. Jadi,
A bertentangan dengan C sama. Okay. A dengan C sama. A sama dengan C. B, sudut B sama dengan sudut D. Okay. Jadi bila A tambah D pada satu garis kan dia akan jadi sudut apa tadi? Sudut penggenap kan? Garis lurus. A tambah D Penggenap, kan? A tambah D dapat 180 darjah. D tambah C, maksudnya D dengan C sebelah ni kan? Pada satu garis lurus 180 darjah. C dengan B sebelah juga pada Sama satu juga. garis lurus 180. B dengan A pun 180. Okay. Tapi yang penting bila dia pada garis lurus, okay, dan bertentangan bucu dengan bucu, dia sudut dia sama. Okay, sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis sentas lintang. Ini mesti pada garisan yang ada anak panah ni. Atas bawah dia ada anak panah ni. Okay. So, subhanallah. Okay. Garis sentas lintang. So, garis ni melalui dua garis selari. Maksudnya dua garis yang ada anak panah tu. Jadi dia akan ada sudut sepadan. Sudut sepadan maksudnya P dengan S sama. P dengan S sama. Dia punya sudut sama. Sudut selang-seli R dengan S sama. Okay. Dan R dengan S ni dia mesti berada di dalam garisan yang ada anak panah ni. Yang selari ni. Okay. Sudut pedalaman pula Q tambah S. Maksudnya Q dengan S ni berada di dalam garisan yang ada anak panah ni. Garis lurus selari ni. So, dalaman dia Q tambah S 180. Okay. So, dekat sini ada sudut dongak. Sudut dongak ni maksudnya mata tu kena pandang ke atas. So, dia dipanggil sudut dongak. So, bila dia pandang ke bawah, tunduk lah. Sudut tunduk. Okay. Okay. So, sekarang ni dekat dalam buku teks muka surat 188. Okay. Pada mahir diri 8.2 soalan nombor 2. Dalam rajah di sebelah, dia cakap POS, QOT, UOR adalah garis lurus. Dia suruh cari nilai Y. Macam mana nak cari nilai Y? POS, QOT, UOR, OR. PS. Nak saya tunjuk ke? Nak boleh buat sendiri? Tak. Cikgu tunjuk. Okay. Ya. Okay. So dekat sini dia cakap tadi. Ni yang saya buat. POS tu QOT UOR adalah garis lurus. Jadi saya letakkan anak panah untuk bagi tahu dia adalah garis lurus. Okay. So bila dua ni adalah garis lurus. 5Y ni berada pada dua garis lurus. Jadi dekat sini 5Y jugalah kan? Betul tak? So ni PQ ni garis lurus. So sudut yang bertentangan Betul. dia adalah sama lah kan? So sini adalah 2Y. 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 2Y.
So dekat sini 5Y. Yang atas tu. 5Y. Okay, ni garis lurus, ni pun garis lurus. So dia ni 5Y. 5Y. Okay. So dia nak tahu nilai Y. Macam nak tahu? Tambah je lah kan? So kita tandakan dari sini. 5Y. 5 tambah 5Y tambah 2Y tambah 5Y tambah 5Y tambah 2Y. Sama dengan 360 darjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tambah semua. 1, 2, 3, 4. 5 dan 4, 20. 24Y betul? Okay. So 24Y sama dengan 360 darjah. Y sama dengan 360 bahagi 24. Y sama dengan 15. oh, betul? Y suku. I suka, okay. Okay. So kita dapatlah nilai Y. Okay. Krik-krik. Okay. Hello? Hello? Ya. Okay. Okay. Hai, Protoy. Okay. So sekarang ni buku teks muka surat 195 pula. Kita nak tengok soalan 8/3, 83, nombor 2. Okay, so dia kata dalam rajah di sebelah PQRS adalah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Cuba kamu cari. Atau saya nak tunjuk juga. PQRS. Macam mana nak dapatkan nilai X tu? Macam mana nak dapatkan nilai X tu kelas? Kena cari Y dulu. Y dulu. Okay. Macam mana nak cari Y tu? Entah. Tak. Saya tahu juga. 180 tolak 52. Tak boleh. Sebab garis lurus dekat PQRS je. Oh. 180 tolak 110. Boleh? Tolak 110. Okay, tu dapat dekat R. Yang dekat X tu? Yang dekat X tu perasan tak? Dia ada pada garis lurus kan? Pada garis lari 2 tu, dia adalah sudut pedalaman. Maksudnya 180 tolak 74 akan dapat X. Betul tak? Betul. 180 tolak 74 dapat X. Okay. Dapat X kan? Lepas tu, kita carilah nilai yang dekat R tadi. 180 tolak 110. Macam ni. Sekejap. So, dekat sini kan?
pada dua garis selari ni, so kalau bila ada dua garis selari ni, dua sudut yang di dalam ni, bila ditambah dia akan dapat 180. So X ni adalah 180 tolak 74. Betul, dia adalah sudut pendalaman kan? Sebab ni adalah garis lari dua ni. So 10 tolak 4, 6. Kosong. So X adalah 106. Subhanallah. Okay. Y ni kita tak tahu. Tapi dekat sini kita tahu PQRS ni adalah garis lurus. Jadi dekat sini kita boleh cari. Ni adalah kalau garis lurus 180 tolak 110 kan. So kita akan dapat 70. 70. Okay. So sini 70. So macam mana nak cari Y? So kita tahu ni ada 4 bucu. 1, 2, 3, 4. 4 bucu dia adalah segi 4. Betul. Segi 4, total segi 4, sudut pendalaman segi 4 adalah 360. Betul? Jadi kita akan dapat 106 tambah 74 tambah 70 tambah dengan 52 tambah Y sama dengan 360. Betul? So ini adalah 180 2, 7 tambah 5 12 tambah Y 360. Dua, 8, 9, 10. Tu 2, 3. Betul? 302 tambah Y sama dengan 360. So Y sama dengan 360 302. Y sama dengan 10 tolak 2, 8. 58. Betul. Okay. Tahu kan macam mana nak buat? Mula-mula kita tahu bila ada garis selari macam ni. Okay, garis selari kan. So, jadi sudut yang dalam macam ni dia adalah tambah 2 dapat 180. Okay. Lepas tu kita cari pula dekat sini. Sebabnya dia kata tadi PQRS ni adalah garis lurus. So 180 tolak sini dapat 70. Macam mana nak tahu cari Y ni? Kita tahu 4 bucu segi 4. Sudut dalaman dia 360. So kita tambah semua sudut ni sekali dengan Y sama dengan 360. Kira-kira dapat Y sama dengan 58. Okay. Betul, okay. Oh, Okay, so kita pergi ke poligon pula. Poligon asas. Okay, kelas. Boleh lah. Boleh je kan? Okay, okay. Subhanallah. Hebat. Tak apa. Kamu semua hebat.
Okay, so objektif dia, kita nak lukis poligon, label bucu dan namakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang telah dilabel. So, lepas tu sifat segitiga dan sudut pendalaman serta sudut pengeluaran. Lepas tu kita nak selesaikan masalah yang melibatkan segitiga. Lepas tu sifat sisi 4 dan sudut pendalaman serta sudut pengeluaran sisi 4. Lepas tu nak selesaikan masalah yang berkaitan gabungan segitiga dan sisi 4. Okay, so poligon dekat sini, kalau dia ada 3 sisi, dia adalah segitiga. 4 sisi adalah sisi 4. Ada 5 sisi, maksudnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon. 6 sisi, heksagon. 7 sisi, heptagon. 8 sisi, oktagon. Dia bentuk macam mana pun, sisi dia kena ada 8 untuk heksagon, oktagon. Okay. So, segitiga, kita tahu sudut pendalaman dia A tambah B tambah C sama dengan 180 darjah. Okay, ini adalah jenis segitiga mengikut sifat sisi. Ni yang ada nota yang suruh kamu salin tu kan? Okay, segitiga sama sisi, setiap sisi dia sama. Jadi sudut dalam dia samalah. Tambah-tambah semua dapat 180. Okay, ini segitiga sama kaki. Maksudnya dia akan ada dua yang sama kaki. Dan dia akan bubuh garis macam ni. Okay. Dan dekat kaki tu, dua sudut tu sama. Segitiga tak sama kaki, maksudnya 3 sisi tu tak sama panjang dia. Okay. So, ini jenis segitiga mengikut sifat sudut. Okay, segitiga bersudut tirus. So, dalam dia tak sama semua sisi sudut dia. Segitiga bersudut cakar. Dia ada satu sudut yang lebih daripada 90 darjah. Segitiga bersudut tegak, dia akan ada 90 darjah. Okay. So, ini Okay. okay. Dan ini muka surat 209. So, daripada aktiviti 3 tu, dia cakap hasil tambah sudut-sudut pendalaman, maksudnya sudut yang dekat dalam tu adalah 180 darjah. A tambah B tambah C, 180 darjah. So, dia cakap hasil tambah sudut pendalaman dan peluaran bersebelahan adalah 180 darjah. Maksudnya dekat C tambah D ni akan dapat 180 juga. Bila kita tahu ciri, nanti bila dia bagi soalan, senang kita nak jawab. Okay? Sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pendalaman bertentangan. Maksudnya dekat D ni, sudut D ni sama dengan A tambah B. Okay? So, garis lurus macam biasa adalah 180 darjah. Okay. Boleh. Boleh. Okay. Segi 4 pula Boleh. yang kita buat tadi, sudut dalam dia P tambah Q tambah S tambah R. Ada 4 sudut kan? Segi 4 tambah total dia 360 darjah. Okay. So dekat sini jenis sisi 4 dan sifat geometri yang kamu ada salin nota itu. Segi 4 tepat. Yang bertentangan ni sama. Yang ini pun sama. Okay. Sudut keliling dia 90 darjah. Segi 4 sama. Sisi dia kiri atas tepi kiri kanan dia sama. Segi 4 selari. Dia adalah segi 4 tepat yang condong. Okay. Perasan dia punya sudut yang bertentangan ni kan sama. Dari sudut yang bertentangan dia sama. Yang ini yang bertentangan dia pun sama. Panjang dia, sisi dia yang bertentangan tu yang sama. Okay. Rhombus pula. Sudut yang bertentangan dia sama. Okay. Kemudian tengah tu bila dia punya simetri tu dia akan ada 90 darjah. Trapezium dia akan ada dua garis selari. Lelayang dia ada sudut sama dekat atas yang kecil tu dengan yang panjang tu dia sama panjang. Kemudian sudut sisi yang
berhadapan tu sama. Okay. Kita kena ingat dia punya sifat dia supaya bila ada soalan nanti senang kita nak tahu macam mana nak cari sudut dia. Okay. So ini daripada muka surat 215. Okay. Hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi 4 adalah 360 darjah. Maksudnya tambah semualah A tambah B, C, D 360 darjah. Hasil tambah sudut pedalaman dan sudut keluaran bersebelahan suatu sisi 4 ialah 180 darjah. Maksudnya P CE. CE yang sebelah ni. C tambah E 180 darjah. Okay, dia mesti sebelah sebab dia akan ada satu garis lurus. Dia akan berada pada satu garis lurus. Okay. C, sudut bertentangan dari segi 4 selari atau rhombus adalah sama. Maksudnya sudut yang bertentangan lah. P sama dengan R, S sama dengan Q. Segi 4 selari. Okay. Okay. So dekat sini buku teks muka surat 200. Okay. Okay, good. Dia minta lukis setiap poligon berikut dengan sisi yang diberikan. Kemudian labelkan dan namakan poligon itu. Kalau 5 sisi, kita buat 5 titik dulu. Lepas tu gariskan. Cantumkan garisan tu. Sebab poligon dia adalah satu bentuk tertutup. Okay. Lepas tu lepas kita dah gariskan tu, di setiap titik tu letakkan huruf. Abjad. Kalau 5 sisi, kita akan ada A, B, C, D, E. Jadi, poligon tu nama dia adalah, kalau 5 sisi, pentagon A, B, C, D, E. Betul? Betul. Betul. Boleh Betul. kan? Boleh kan? Betul. Yang 8 sisi pun sama. Kita buat 8 titik dulu. Lepas tu, daripada 8 titik tu, kita gariskan. Cantumkan. Okay, Boleh. betul? Kita cantumkan supaya, sebab poligon tu dia adalah satu bentuk tertutup. Lepas tu labelkan dia. Lepas tu namakanlah dia. 8 sisi apa tadi? Octagon. A, B, C, D, E, F, G, H. 10 sisi pun sama. Okay. So sekarang ni buku teks muka surat 210 pula. Dalam rajah di sebelah, PQR ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. PQR. Okay, macam mana nak kira tu? Berapa nilai X? Entah. Entah. Berapa nilai X? Okay, sekejap. Mana tadi? Kilo Y dulu. Apa dia? Kilo Y dulu. Macam mana nak kira Y tu? Seratus 180 tolak 118. Pas bagi 2. Okay. Okay, sekejap. Boleh juga tu. 180 tolak 118 sama dengan Tolak 118.
Dapat berapa? 62 kan? Okay, 62 bahagi 2. Kenapa? Sebab dekat sini sama kan? So 62 bagi 2. Betul. 36 kan? So kita dapat sini 36. Sini pun 36. Betul? Lepas 180 tolak 36. Jawapan tu Y. Tak boleh. Sebab dia cakap PQR ni yang garis lurus. So dekat sini dia tak cukup 180. Dia mesti dari sini ke Y ni. Itu baru 180. Okay? Oh, okay. Faham. Okay. Tapi kita perasan satu benda. Dekat segitiga dekat sini kan? Sini sama, sini pun sama. Okay? So dia adalah 180 bahagi 3. Betul? Betul. Betul. Sebab sisi dia Bukan sama. ke 62 bahagi 2. 62 bahagi 2. Oh, 31. Cakap. Okay, bagus. Perasan. Bagus. Okay. Yang dekat sudut yang segitiga ni, dia sama sisi. So, kita 180 bagi 3 je lah. So, kita dapatlah X ni 60. Sini pun 60. Sini pun 60. So, sekarang tinggal Y. Macam mana nak cari Y? Dia adalah 180 tolak 60 tolak 31. Betul? Tolak. Betul? Betul. So, Y dapat 89. Tolak 6. Betul lah. Okay. So, kita dapat X sama dengan 60, Y sama dengan 89. Betul. Okay, so ini muka surat 218 pula. Okay, macam mana nak cari X dengan Y? Dia cakap PQST. PQST adalah segi 4 selari. Oh, PQST segi 4 selari. PSR. mana P? PSR adalah garis lurus. PSR adalah garis lurus, cari nilai X dengan Y. Okay. Okay, bila dia cakap segi 4 selari, sudut yang bertentangan adalah sama.
Maksudnya sudut dekat T dengan Q adalah sama. Betul? Betul. T dengan Q sama, S dengan P sudut dia sama. So kita tahu Q tu 78 tolak 36. Buat saya. Okey. Tolak 36. 78 tolak 36. 42. Okey, kita dapat 42 dekat bahagian bawah tu. Bukan, bahagian atas 42. Bahagian bawah tu 36. Okey, so dia dapat 78, betul? Tujuh lapan tolak 36, kita akan dapat 42. 42 tu dekat mana? Dekat Q, tapi untuk okey. 42 tu dekat bahagian atas 78. Bahagian bawah tu adalah 36, okey? So, 42. Kita dah tahu 42, so X dia adalah 180 tolak 108 tolak 42, betul? Betul. So, berapa? 180 tolak 42 tolak 108. Tolak 108. So, S adalah? Dapat 30. Okay, good. So, sekarang ni kita nak cari Y pula. Dia cakap PSR. Okay, betul. X adalah 30. Dia cakap PSR adalah garis lurus. So, kita boleh tolak 180 tolak 108, betul? Supaya kita dapat nilai dalam S tu. Nilai bawah dia. 180 tolak 108. 72. Okay. So, dalam segitiga PQS, kita dah ada 36, 72. Yang sebelah Y kita tak tahu. Tapi kita boleh cari dengan cara, kalau sudut segitiga dalaman dia 180 kan? So, 180 tolak 36 tolak 72. Nampak tak? Nampak tak macam mana? 180 tolak 36 tolak 72. So, sebelah Y tu kita dapat 72 juga. Boleh tak kelas? Nampak tak macam mana? Tak nampak. Tak nampak. Okay, sekejap. Sekejap, kena lukis dahulu. Sekejap, ya. Okay. So, ni T, Q, S, R, ni S. 108, 78, sini Y. Okay.
Okay, ni gambar yang diberi tu. PQST adalah sebuah segi empat selari. So tadi dia kata PQST adalah segi empat selari. Jadi sudut T dengan Q sama. P dengan S pun sama. Sini 36. So sini pun mesti 36. 36. So kita dapat nilai kat sini 78 tolak 36. So kita dapat tadi 42 kan. So sini 42. Macam nak cari X ni 180 kan. Sudut segitiga tambah dia akan dapat 180. Tolak 108 tolak 42. So kita akan dapat berapa tadi X? Oh 30. Okay good. 30. So tadi lepas tu dia cakap PSR ni adalah garis lurus. So kalau garis lurus dekat sini mesti 180. So 180 tolak 108. So kita akan dapat kat sini 72. Okay. Jadi dalam segitiga PQS sudut dia adalah 180. So kita cari nilai kat sini dulu. Sini berapa? So 180 tolak 36 tolak 72. Tolak 36 tolak 72 nak dapatkan nilai P ni. So kita dapat 72 dekat sini. 72. Tapi kita tak dapat lagi nilai Y. So kita letak sini. Okay. Sekejap. Okay, nilai Y dia. Okay, sekarang kita dah dapat semua. Macam nak cari nilai Y dia? P dengan S adalah sama. 72. So, sini. Kalau sini 72, sini berapa? Sini berapa ni? Dapat tak berapa Y? Nampak. Okay. Okay, 72, 78.
Tak cukup maklumat. Okay, sini 36. Okay, kalau saya buat 2Y. Eh, 360. Tolak 36. Tolak 36. Okay. So, dekat sini. Kita tahu segi 4. Sudut dia adalah 360 darjah. So, 360. Tolak 36. 36 kan? Tolak 72. Tolak 36. Sini pun ada 72. So, kita akan dapat 114. Tapi 114 ni dia sama dengan 2Y. Sebab kita tak tahu nilai kat sini berapa. So, 2Y sama dengan 144. Y sama dengan 72. Betul. Okey tak? Betul. Okay. Okay. Okey, begitulah. Okey tak kita teruskan lagi? Pukul apa? Pukul 10 dah. Okey, kita cepatkan. Okey, perimeter. Perimeter dan luas. Perimeter dia adalah ukur keliling. Luas, kita nak kira luasan kan? Okey, objektif kita nak selesaikan masalah melibatkan perimeter, selesaikan masalah melibatkan luas segitiga, segi empat selari, lelayang, trapesium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut. Okey, menyelesaikan masalah melibatkan perimeter luas dari segitiga, segi empat tepat, segi empat sama, segi empat selari, lelayang, trapesium dan gabungan. Okey, so perimeter. Perimeter adalah ukur keliling. Ukur yang dekat luar tu je. Pastikan. Okey. Okey. Kat sini sebab dia selari, so A tu sama, B tu sama. Sebab tu dia buat 2A tambah 2B. Lelayang pun sama. Trapesium, ukur keliling lah. Perimeter dia ukur keliling. Kalau luas, segitiga, ni formula dia. Kalau segitiga 1/2, A darab B. Segi empat tepat, A darab B je. Segi empat selari. Lelayang 1/2, A darab B. Okay. Trapesium 1/2, A tambah B dulu, baru darab dengan T. Okay. So, ni dia suruh cari perimeter. Dalam rajah sebelah ABC sebuah segitiga sama sisi. BCFG sebuah segi empat sama. Okay. CDEF segi empat tepat. Perimeter 65. So dekat sini kita tahu 75. DE dia dah bagi 75. So BG ni 75 juga lah kan. BG dengan CF pun 75. Dia kata ni adalah segi empat sama. So BAC ni sisi dia adalah berapa kelas? Berapa sisi AB? 7 lah kan? Sebab dia segi 3 sama, ni segi 4 sama.
So kalau sini 7, sini 7, sini 7. Sini pun 7, sini 7. Okay. So kita kira je. Kita start daripada yang kita tahu. AC 7 tambah AB 7 tambah BG 7 tambah GF 7 tambah DE 7. So dapat 35. So tolak dengan 65 tadi keseluruhan. Dapat 30. So 30 bahagi 2. Sebab apa bahagi 2? Sebab ada CD dengan EF. So kita tahu FE ni 15. Dia nak daripada G ke E. Jadi 15 tambah 7. So GE adalah 22. Okay. Boleh kan? Kita kena tahu dia punya sifat bentuk poligon dulu baru kita tahu berapa panjang dia. Okay. So sekarang ni dalam rajah sebelah garis lurus. VSR garis lurus. VSUV. VSUV melayang. Itu luas seluruh darjah. Subhanallah. Come on. Hello? Wah. Supra. Cikgu. Nani? Wih. Sama-sama. Habis dah. Habis dah. Serius lah mun tu. Cikgu ada bagi lari hang. Buka macam tu. Okay. Cikgu, saya tak boleh masuk. Alasan. Kejam lah.
Hello? Oh, Oh, latihan tu eh? Okay, okay. wait, 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 wait. Kenapa cikgu tak ada cakap? Dia tutup mic. Hmm. Dia tutup mic. Buat kata Fatini mic. Cikgu? Cikgu? Okay. Saya nak semua orang semua join dekat Google Classroom. Okay. Dekat Google Classroom tu saya dah letak latihan ulang kaji bab 8, 9 dan 10. Dia ada due date dia Jumaat ni. Sebelum pukul 12 malam. Saya nak kamu buat, ambil gambar. Kalau kamu boleh buka, kalau kamu ada laptop lah, guna Words je. Boleh hantar terus dekat Google Classroom tu. Submit dekat Google Classroom tu. Kalau tak, ambil gambar je dan post ke Google Classroom tu. Pernah kan buat? Pernah submit kerja tak dekat Google Classroom? Ni tak ada laptop. Loh? Boleh? Tak nak WhatsApp boleh cikgu? Apa dia? Boleh. WhatsApp? Tak. Boleh masuk tak Aku Google dalam Classroom? WhatsApp. On the way, on the way. Masuk guna email sendiri kan? Boleh Email sekolah aja. tak boleh. Kenapa? Sebab dia domain lain. Ini domain personal. Oh. Okay, jadi kalau... Okay, nanti dah siap submit. Okay. Sebab dekat Google Classroom ni saya boleh tengok siapa hantar dengan siapa Okay, tak hantar. Okay. Anyway. Okay. Abang tengok kakak. Okay, okay. Okay, sekarang masa dah habis. Terima kasih kepada semua yang menghadiri kelas pada hari ini. Semoga ulang kaji kita kali ini bermanfaat. Okay, jumpa minggu depan. Buat latihan tau. Terima kasih cikgu. Okay, Okay. sama. Buat latihannya Hantar hantar. bila cikgu? Jumaat ni last. Okay, okay. Hantar bila cikgu? Jumaat ni Oh, last. Jumaat. Ya, hari ni. Jumaat Pukul hari berapa ni. cikgu? Ya? Pukul berapa cikgu? Kena masuk Google Pukul Classroom. berapa cikgu? Hantar. Jumaat. Oh, dua date. Jumaat 11. Ni. Ya. Eh, Kalau boleh masuk Google Classroom nanti. Sekejap eh. Nampak tak? Screenshot je lah.
Nampak. Okay. Jumaat ni due date dia sebelum pukul 12. Hantar dekat Google Classroom. Jadi cuba masuk Google Classroom tu ya. Kalau tak boleh, bagi tahu dekat WhatsApp. Okay? Okay. Okay, thank you class. Okay. Boleh Okay. bersurai. Thank you, teacher. Bye cikgu. Okay, bye. Boleh balik dah? Boleh. Bye. Bye. Apa nama kod kelas cikgu? Tekan dekat link yang saya bagi dekat WhatsApp tu. Boleh? Okay. Boleh. Okay. Sabarlah dulu kejap.